Astagfirullah. 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد رسول الأمين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا والآخر وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan tetamu Allah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah SWT kerana hari ini alhamdulillah dapat lagi kita mengabdikan diri kita pada Allah Taala. Syukur kepada Allah SWT dia bagi kesihatan kepada kita, masa yang lapang dapat kita duduk sebentar dalam majlis ilmu, alhamdulillah. Juga syukur kepada Allah Taala hari ini cuaca baik tuan-tuan, panas sampai petang kan, walaupun semalam viral tempat kita banjir Jalan Semenyih ni, Allahu Rabbi kan. Ada beberapa kereta terkandas dekat kat sana, masya-Allah, kesian kan. Kita hari ini alhamdulillah cuaca pun bagus, moga-moga berterusan, tak adalah hujan. Kalau hujan pun perlulah, bukan tak perlu, tetapi berpada, tidaklah membahayakan kita lah. Moga-moga tidak Allah Ta'ala uji kita dengan ujian yang berat macam itulah. Baik tuan-tuan, alhamdulillah hari ini kita baca sedikit, ambil sikit pencerahan daripada buku Minhajul Qasidin. Saya nak sambung sikit daripada hari Sabtu tu hari kan, iaitu berkaitan dengan orang-orang yang tingkatan kita nanti di syurga. Tertakluklah kita ini berdasarkan kepada kebaikan dan keburukan yang kita lakukan ketika hidup dunia. Di mana kata penulis kitab ni, ada golongan yang mana dicelakakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang diseksa oleh Allah Taala, ada yang selamat dan ada yang beruntung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kita semua ini nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perhitungan daripada Allah Taala tentang amalan yang kita buat pada hari ini. Baik tak baik kita, rajin tak rajin kita, jujur tak jujur kita, semuanya nanti akan dipamerkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata penulis kitab ni, perbezaan seksa dari segi berat dan ringan ini maka tidak ada batas. Kita tak tahu sama ada kita berat ringan macam mana dalam pandangan manusia, memang kita tak tahu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu mengikut amalan kita. Yang paling rendah sekali penyesaannya, kata penulis kitab ni, adalah dipersulitkan hisab kita. Amalan hisab kita tu nak masuk syurga Allah Ta'ala tu banyak soalan dia, macam-macam. Macam polis tahan kita lah, Roblox kan, Masya Allah, lesen tak ada, side mirror tak ada, nombor hilang sebiji kan, satu angka, macam-macam salah kalau dia nak kenakan kita, nak saman kita lah kan, sebab kesalahan kita, bukan salah dia, dia menjalankan tugas dia. Begitulah kita tuan-tuan dengan Allah Subhanahu Ta'ala, bukan salah Allah Ta'ala, tapi dah peringatkan kita supaya kita berbuat baik ketika hidup di dunia, tapi kita tak nak. Maka kita akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Seperti mana kata penulis kitab ni, seorang raja itu boleh saja menghukum pegawainya yang tidak melaksanakan tugas dengan baik. Dengan cara mana? Dengan dia mempersulitkan jawapannya, kemudian dia baru memaafkannya. Dia tanya banyak-banyak, kau buat apa kerja, pukul berapa kau datang, macam tu lah. Kalau dia nak maaf, dia maafkannya. Tak nak, dihukumnya dulu kan. Boleh saja dia memukulnya, mencambuknya dengan cemati. Ini Allah Ta'ala lah. Boleh pukul kita kalau dia nak, tetapi kalau kita sempat bertaubat, maka seksaan itu kita tak ada. Dosa-dosa yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita diampunkan oleh Allah Taala, maka kita tidak akan kena hukuman daripada Allah Taala, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan tetamu Allah yang dirahmati, jadi hisab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan berlaku sebelum mana setiap amalan kita ini dimizankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditimbang oleh Allah Taala di neraca Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum ditimbang oleh Allah Taala. Jadi Allah melaksanakan hitungan ini, hitungan amal kita ni tuan-tuan ke atas kita adalah atas sifat yang sempurna, iaitu Maha Adil dan Maha Sempurna, Maha Bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah adil, Allah Maha Bijaksana, maka dia melaksanakan hukuman itu kepada hamba-Nya itu.
Adilnya Allah Ta'ala ni tuan-tuan adalah dia tidak akan sekali-kali menginaya hambanya itu. Tidak Allah menginaya hambanya, makhluknya, sesiapa pun daripada kalangan makhluknya itu. Sama ada kita lah, manusia lah. Allah tidak berlaku adil kepada kita. Dan bijaksananya Allah Ta'ala ni tuan-tuan adalah bila mana dia meletakkan sesuatu itu di atas tempatnya yang sebenar. Kalau kita salah 10 perkara, 10 Allah hukum, tidak lebih, tidak kurang. Kalau di dunia berbeza, 10 salah, mungkin 2 saja disalahkan. Ataupun salah 2, 10 disalahkan. Ini mahkamah dunia. Berbeza dengan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dunia memang tidak adil, banyak perkara tidak adil. Kalau kita tengok Allah Ta'ala adil, pasti dia melaksanakan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu Taala. Maka adilnya Allah Taala dan bijaksananya Allah Subhanahu Taala ni tuan-tuan, Allah tidak sekali-kali mempersamakan antara hamba-hambanya itu yang berbuat kebaikan dengan hamba di kalangan hamba-hambanya itu yang berbuat kemaksiatan, berbuat dosa terhadapnya, yang berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu Taala. Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala hamba-hambanya itu yang mukmin dan juga yang mengkufurinya. Tidak akan sama balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita orang Islam, walaupun kita orang Islam, sesama Islam, kalau kita berbuat baik dan ada sahabat kita tidak berbuat baik, Allah tidak akan mempersamakan. Hukumannya tetap berbeza. Yang baik dibalas dengan baik, yang Islam juga tetapi berbuat jahat, berbuat dosa kepada Allah Ta'ala, berbuat maksiat, tetap menerima balasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengoklah kesalahan seberat mana yang kita buat tuan-tuan. Kalaulah Allah mempersamakan tuan-tuan di antara semua ini, balasan itu sama, ini bukanlah tandanya Allah itu adil dan juga bijaksana. Ini tanda Allah tidak adil. Manusia boleh berubah, boleh jadi adil, boleh jadi tak adil, boleh jadi bijaksana, boleh jadi tak bijaksana. Tapi banyak yang tak adil selalunya. 10 tu adalah 1-2 kan. Kita pun kadang-kadang tak adil pada diri kita. Kita tidak meletakkan sebenar-benarnya apa yang dituntut oleh Allah Ta'ala kepada diri kita. Kita sedia maklum tuan-tuan tentang Allah kan, bahawa dunia ini ramai sekali kalau kita lihat, termasuklah diri kita kadang-kadang yang berbuat keburukan, yang berbuat pelanggaran hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berbuat penganiayaan kepada diri dan juga kepada saudara kita. Kita selalu dengar berita hari-hari, orang ni inaya orang ni pukul orang ni, macam-macam kita dengar berita kan. Orang ni kadang gaduh dengan orang ni, yang ni tak mengaku salah, macam-macam. Akan tetapi sebahagian daripada mereka ini tuan-tuan terlepas daripada hukuman disebabkan mungkin mereka ini punyai kekuasaan. Ni dunia hari ini kan, ada kuasa, boleh lepas tuan-tuan, tak ada masalah. Ada kuasa, dia ada duit, dia punya pangkat dan kedudukan, pengaruh yang sangat kuat, duit banyak, dia boleh bayar. Ini berlaku di dunia Islam, dunia tak Islam, mana-mana berlaku. Bukan di negara kita saja, di mana-mana saja berlaku tuan-tuan. Sebab dia rasa dia kuat, dia gagah kan. Gagah dia itu sebab tulang belakang dia tu keuangan dia. Sebab pengaruh dia, itu tulang belakang dia. Kalau tak ada macam kita ni, tak ada apa. Allah, saya pun kalau polis tahan dalam gigit nak bayar saman ke, contoh buat salah kan, nak bayar 300, banyak juga tu. Dia orang 3 juta pun tak apa, tak ada masalah. Ini contoh dia lah ya. Ataupun sebahagian daripada mereka ni tuan-tuan, kita lihat manusia pada hari ni, ada orang yang bela dia, ada orang yang lindung dia. Dia tak bersalah, dia buat apa pun semua betul. Maka terlepaslah dia daripada tuntutan hukuman yang setimpal yang sepatutnya dia terima ketika masih hidup di dunia. Ada ke berlaku begini tuan-tuan? Ada berlaku dalam dunia ini kan. Dan hukuman itu kekalah sehingga sampailah saat kematian dia. Tak dilaksanakan, dia tidak ditangkap, dilepaskan. Sebab orang nak tangkap, nanti kau tangkap dia, aku tangkap dia kau. Mana nak? Kau nak tangkap aku tangkap kau. Macam tu kan. Jadi terlepaslah dia sampai saat kematian itu, dan dosa yang dilakukan itu tidak terbalas sehingga dia mati. Allahu Rabbi kan. Akan tetapi tuan-tuan, di hari kiamat, ini yang paling kita takut sekali lah. Hari kiamat nanti pembalasan itu tetap ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh lari. Wajib ada. Allah telah menentukan, Rabbul Jalil punya mahkamah. Kita tak boleh lari. Kita ketawa di dunia sebab kita tidak dihukum. Lepas, selamat aku, dia kata, Masya Allah kan, seronok dia. Dia tak rasa apa-apa, tak bersalah pun, walaupun dia tahu dia bersalah. Hari ni ramai orang tak bersalah tuan-tuan, yang bersalah mengaku tidak bersalah. Saya mengaku tidak bersalah, saya tak nak saya mahu saya dibicarakan. Dia tahu dia salah tu. Dia nak bicarakan, bicara dia lepas.
Mahkamah Allah tidak begitu. Jadi kita hati-hatilah kan. Sebab tu maka sesudah itu tuan-tuan, bila kita meninggal nanti, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengembalikan kita untuk kehidupan manusia ini untuk kali yang keduanya kepada setiap daripada kita. Untuk kali yang kedua kita akan hidup untuk kita bertemu dengan Allah Taala. Inilah dunia yang kekal abadi, alam yang kekal abadi, bukan dunia lagi, alam yang kekal abadi. Setiap daripada kita sampailah tak tahu sampai bila, Allah Taala saja yang tahu. Maka ketika itu Allah mengumpulkan kita tuan-tuan manusia ini di suatu padang yang dipanggil padang mahsyar, yang sangat luas. Sangat luas, kita tak tahu berapa luasnya sebab ramainya manusia daripada zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir hari kiamat yang berlaku tu. Ramainya manusia. Tujuan dia apa tuan-tuan? Tujuan dia adalah untuk agar kita, setiap daripada kita ini dihisap atau dihitung amalan kita sesuai dengan apa yang telah kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Tadi kita lepas di dunia, tapi di akhirat Mahkamah Rabbul Jalil nanti dulu. Kita akan dihimpun padang mahsyar tu pun, kalau diceritakan dalam hadis padang mahsyar tuan-tuan, takut kita. Di situ juga mengikut amalan kita. Panasnya kita, teriknya kita, sengsaranya kita. Siapa buat baik, dia akan merasa masa itu pendek dan hidupnya mudah di sana. Siapa yang berbuat dosa, maka dia akan sengsara dengan kepanasan yang ada hingga berpeluh-peluh dia. Sukatan peluhnya itu menentukan seksanya dia itu hingga akan lemas bahagian daripadanya. Orang lain tak ada apa, tapi dia merasa lemas kan. Sebab ketika hidup di dunia dulu, banyaklah perkara-perkara maksiat yang dilakukannya ketika hidup. Na'udzubillah tuan-tuan, moga kita tak termasuk golongan itu. Kalau kita termasuk pun pada awalnya, tetapi kita sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala dan kita bersangka baik kepada Allah Ta'ala, Allah mengampunkan dosa kita selagi mana kita berbuat dosa tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita harap begitu kan. Sama ada amalan kita ni baik atau jelek, itulah penentu kita tuan-tuan. Dan perhitungan ini tuan-tuan akan dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara terus dengan kita tuan-tuan, tanpa ada perantaraan di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada perantara. Kita duduk dunia tuan-tuan, ada perantara. Kita nak jumpa orang kita tak kenal, kita tahu orang tu kenal dengan orang tu, kita jumpa, minta jumpa kawan dia. Kawan dia recommend pula kita jumpa dia. Masya-Allah kan. Macam minta kerja juga. Minta kerja jugalah. Kita tak kenal, ada orang dalam kenal, minta tolong dia, dia cerita kat dalam, kita dapat. Masya-Allah, projek pun macam tu juga. Kalau yang betul tak apa, jangan buat benda yang salah lah. Tapi kalau kita tak layak, jangan ambil. Kita sudah mengambil hak orang lain. Yang mana kata Nabi, hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menceritakan pada kita tentang ma minkum min ahadin illa sayukallimuhum rabbuh laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Kata Nabi SAW, tiada seorang pun daripada kamu melainkan akan diajak berbicara oleh Tuhannya. Allah akan berbicara dengan kita tuan-tuan. Macam kita bersembang dengan ayah kita, dengan kawan kita. Dia tanya kita, ayah kita tanya kita, kamu semalam pergi mana? Tak beritahu ayah, merayap kat mana masa kita budak-budak tu. Ayah tengok kamu balik pun 9 malam, siapa kawan kamu pergi? Kita nak jawab dan gigil lah ayah tanya ni. Masya Allah, orang tua kita membohong, dia tengok muka kita, dia tenang, kita pun pening lah. Dia tahu dah kita membohong, anak dia membohong kan. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Maka kata Nabi SAW, tiada perantara terdapat di antara kamu dengan Tuhan kamu. Tuhan Rabbul Jalil yang menjadikan kita tuan-tuan. Bukan ayah kita yang menjadikan kita, ayah asbab sahaja. Ni Tuhan yang punya alam bertanya kepada kita, wahai Syifolan, wahai Muhammad bin Muhammad, Syifolan bin Syifolan, kamu telah melakukan sesuatu begini, begini, begini. Tolong terangkan kepada aku. Adakah orang menyampaikan kepada kamu supaya jangan berbuat jahat? Kita pun menjawabkan mulut, tangan, ya Tuhan. Habis, kenapa buat jahat? Itu dia. Yang tu tak boleh jawab kita tuan-tuan. Tak boleh jawab kita kan. Ketika itu dan ketika dilaksanakan tentang perhitungan tersebut, bukan mulut kita yang nak berbicara. Mulut ni tuan-tuan, bagi mikrofon cakap tak berhenti. Bagi peluang cakap bohong. Allah, ni mulut kan. Tetapi anggota lain yang akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bumi yang kita pijak inilah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mereka berdusta dan berbohong seperti mulut kita yang berbohong. Sebabkan hati kita yang kotor ini, kita terluahlah daripada mulut kita. Hati kotor, sebab itu berbohong. Kalau hati bersih tidak berbohong tuan-tuan.
Kalau banyak zikir pada Allah Ta'ala, takut mati, takut dosa, kita tidak akan berbohong sebab hati kita cerah, bersih, tak ada bintik-bintik hitam. Tetapi bila ada bintik hitam, tersemburlah dia keluar daripada mulut kita, terzahirlah dia. Itulah diri kita yang sebenarnya. Itulah diri kita yang sebenar, tuan-tuan. Yang mana kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita biasa dengar ayat ni kan dalam surah Yasin. Dan pada hari ditutup mulut-mulut kamu, kata Allah Ta'ala. Mulut tutup, digam cukup-cukup. Kita tuan-tuan, kalau orang tutup mulut, bisulah kita kan, tak boleh nak bercakap. Yang mana tutup mulut pada mulut kita. Tetapi berkatalah ketika itu tangan-tangan kamu. Tangan berkata kan, pelik kita dengar tuan-tuan. Tangan boleh bergerak aja. Tapi berkatalah kaki-kaki kamu ketika itu, wa tashhadu arjuluhum, bersaksilah kaki-kaki kamu, bima kanu yaksibun, atas apa yang kamu lakukan. Tangan menceritakan apa yang dia nampak, kaki menceritakan di mana kita berpijak, kebatilan yang kita buat. Ni diri kita tuan-tuan. Setiap daripada kita kena insaf baik-baik. Sebelum kita mati, kita hidup tak lama. Saya selalu pesan tuan-tuan, kita hidup tak lama. Lama-lama 70 pun banyak benda dah kita lupa. Letak kunci-kunci lupa, letak parang kat mana lupa, letak apa lagi, kadang-kadang parking kereta pergi supermarket pun lupa kereta kat mana. Nasib baik ada alam. Betul, saya pun kadang-kadang macam tu. Cari kereta jalan, tek ada bunyi. Masya-Allah kan? Betul, kadang-kadang salah tingkat tertukar. Wallahu Rabbi. Inilah sifat kita tuan-tuan. Bukan hebat mana kan, banyak lupa daripada ingat. Sampai satu ketika, apa tanda dia tuan-tuan? Maksud dia nikmat Allah tarik dah. Bila nikmat Allah tarik, apa maksud dia? Allah tak nak kau hidup lama dah. Dulu makan 10 barang, sekarang tinggal 5 je boleh makan. Nescafe tak boleh minum, Masya Allah. Kopi tak boleh minum, teh boleh minum lah, tapi angin juga. Buat sikit teh nipis. Itu apa maksud dia? Nikmat Allah tarik. Alam erti kata yang lain, kalau Nabi Adam duduk di syurga, Allah tarik nikmat, Allah turunkan ke dunia. Kita kalau Allah tarik nikmat di dunia, maka Allah masukkan kita ke dalam tanah. Senang aja ukuran dia. Kurang lebih macam itulah kita nak faham tuan-tuan. Itulah kehidupan kita. Sebab itu kita kena jaga baik-baik kan dalam hidup kita. Maka bersaksilah tangan dan kaki kita tuan-tuan, yang hari ni kan kita sayang dekat dia, kita jaga dia baik-baik, takut terluka dan sebagainya. Cuma potong kuku kalau panjang. Tapi di sana nanti dia akan mencabar kita. Dia akan kata jujur di hadapan Allah Ta'ala. Kaki kita ni akan kata jujur pada Allah Ta'ala. Tidak dia menipu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab dia tahu dia makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ditumpangkan kepada jasad kita. Masya Allah kan, inilah dia tuan-tuan. Sebab itu juga disebut oleh Allah Ta'ala tuan-tuan, bagaimana keadaan manusia pada ketika itu tuan-tuan, sebelum dihisab itu. Disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Kita biasa dengar ayat ni, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka apabila kata Allah Ta'ala digoncangkan bumi itu dengan goncangan yang sangat dahsyat. Kita tengok gempa bumi, banjir pun dah cukup pening dah kita dah. Gempa bumi lagi teruk, terbelah tanah runtuh. Dengan goncangan yang sangat kuat, wa akhrajatil ardu athqalaha. Maka dia memuntahkan, mengeluarkan apa-apa isi yang ada di dalamnya. Apa ada isi yang ada keluar, semua dikeluar dalam bumi ni. Air dikeluarkannya, dimuntahkannya, buatnya parit, buatnya longkang ketika itu. Wa qalal insanu ma laha, dan berkatalah manusia pada ketika itu, manusia tanya, kenapa, apakah benda yang menjadi ni? Apakah gegaran yang berlaku, goncangan yang sangat kuat ini? Bertanya manusia antara satu sama lain, tapi tak ada siapa yang boleh jawab. Masing-masing takut pada ketika itu. Yauma idzin tuhadditsu akhbarha, dan berkata jugalah bumi yang kita bijak pada ketika itu mengkhabarkan perangai kita ketika hidup di dunia, perlakuan kita ketika hidup di dunia. Bumi beritahu pada Allah Ta'ala perangai saya ketika saya seorang, ketika saya ramai, semua Allah ceritakan. Ketika saya tidur malam, apa saya buat, semua Allah diceritakan oleh bumi. Bi anna rabbika auha laha, kata bumi, dan sesungguhnya Tuhan telah mewahyukan kepada aku supaya aku gegarkan bumi ini. Bumi beritahu pada Allah Ta'ala, yauma idzin yaslurunna syu'astatan liyurauma a'malihim. Maka pada ketika itu berangkatlah manusia ini dengan beberapa kumpulan untuk berlari keluar daripada bumi, meloncat-loncat keluar daripada bumi ini. Diterbitkan oleh Allah Ta'ala untuk apa? Untuk diperlihatkan perbuatan amalan mereka, untuk diadil.
Ya, adili untuk diperhitungkan apa yang pernah mereka lakukan ketika di dunia. Ini Allah beritahu kita jelas tuan-tuan. Ayat ni kita baca kita faham. Siapa yang menghayati ayat zalzalah ni tuan-tuan, pasti insaf kita. Insaf kita tuan-tuan, malu kita. Ketika itu kan malu kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang ada berbuat kebaikan walau sebesar zarah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yarahu, aku pamerkan. Aku pamerkan, jangan susah hati. Aku tunjukkan ni kebaikan kemuliaan kau. Kau mengaji Quran, mulia kau. Kau dulu berzikir, mulia kau. Kau tolong adik kau yang susah, kau mulia. Kau tolong sahabat kau yang banjir, tengok sini. Filem ni kau tengok sendiri. Kau duduk seorang-seorang, kau hayati betul-betul. Tapi dalam masa yang sama, yang paling kita takut bila Allah kata wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi barang siapa yang buat sebesar zarah sekalipun keburukan, pasti yarahu, Allah kata. Aku pamerkan. Sekarang kau lihat kesalahan yang pernah kau lakukan pada tarikh ini, waktu ini. Ini dia keburukan dia. Kau tipu sahabat kau curi harta benda orang, kau biadab dengan mak ayah kau, contoh dia lah. Kau inaya saudara kau menipu dia mahkamah, apa lagi? Segala keburukan Allah tunjukkan, menggigil kita ketika itu tuan-tuan. Hari ini contoh mudah tuan-tuan. Saya punya keburukan, tuan-tuan tahu dan tuan-tuan cerita, pamerkan, saya malu tak datang sini lagi tuan-tuan. Nak datang sini, ustaz ni tak boleh pakai, dia kata. Aku tahu dulu dia ni jahat, dia kata. Contoh dia. Dia ni dulu kaki perempuan, dia kata. Malu nak datang sini tuan-tuan. Boleh lari surau lain. Boleh pergi jenaris, boleh pergi prima, tak ada masalah. Tak mengajar di sarjana impian. Tetapi di mahkamah Rabbul Jalil tak boleh lari. Buruk baik tenunglah sendiri. Maka dihitung oleh Allah Ta'ala. Dia macam checklist kan. Okey, waktu zuhur dia sembahyang ada. Maghrib tak ada. Isyak ada. Subuh tak bangun. Macam itulah checklist dia. Jadi checklist hidup kita tuan-tuan dipamerkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang berbuat kebaikan, insya-Allah jangan risau dan sempat bertaubat pada Allah Taala, Allah pasti ampunkan kita. Yang paling kita takut tuan-tuan, bila kita tak sempat bertaubat dan kita pun tak ada pernah duduk majlis ilmu, kesedaran tak ada, yang ni yang paling kita takut. Tapi kalau sampai usia ini tuan-tuan, kita boleh semayang berjemaah, boleh datang rumah Allah Ta'ala, insya-Allah. Allah itu maha adil, maha bijaksana, maha sempurna. Pasti dia faham maksud kita untuk mendekatkan diri kita kepada dia tuan-tuan, insya-Allah kan. Sebab itu diceritakan dalam satu hadis tuan-tuan. Nabi SAW melalui Abu Khairah radhiyallahu an, Nabi SAW bila mana Nabi membacakan yauma izin tuhadditsu ahbaraha, maka lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, atadaru ma akhbaraha, tahukah kamu apa yang dikatakan adbaraha itu? Tahu tak? Nabi kata, kalau kita kan kawan, aku cakap dengan kau ni, kau faham tak? Tahu tak benda aku cerita ni? Maka qalu, berkatalah sahabat, Allah wa rasulahu a'lam. Nabi ni tuan-tuan bila cakap, sahabat semua sebut selalunya Allah dan Rasul lebih tahu. Dia bukan tak tahu, dia tahu, tapi dia nak Nabi sambung, Nabi beritahu. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna akhbaraha an tashhada kullu 'abdin aw amanatin bima amila ala dhahriha. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berita yang dikhabarkan oleh bumi ialah memberitahu penyaksian kepada setiap hamba Tuhannya itu, baik lelaki maupun perempuan. Laki perempuan termasuklah khunsa ke tak kira lah. Golongan LGBT ke sekali lah tu. Itu lagi teruk tu. Allah Ta'ala tanya tentang apa yang telah mereka lakukan di atas belakang aku, kata Allah Ta'ala. Kata bumi, di atas permukaan bumi. Belakang aku ni kau dia buat apa tuan-tuan? Dia pijak atas ni kan, belakang aku, tulang belakang aku dia hentak kau kuat, sakit aku kata. Masya Allah kan. Ibarat macam tu. Elok pokok tu dia kata tumbang kan, jadi racun dia kata. Ni contoh dia lah ya. Antakulu amila kawa kaza wa kaza. Maka dia menceritakan ketika itu amalan si fulan ni begini, si fulan ni begini, si anu ni begini, si anu ni begini. Hari yang dipanggil yauma kaza wa kaza, hari yang nak menentukan demikian. Itulah keadaan kita tuan-tuan. Nabi kata qala fa hazihi ahbaraha, itulah hari perkhabaran bumi, kepersaksian kepada manusia. Kita nak lari kat mana tuan-tuan? Kita pijak bumi walaupun di simen. Ni simen kan, bawah ni. Bawah dia bumi juga. Atas ni bumi juga, ni kira bumi lah ni. Tak boleh lari kita tuan-tuan. Kalau kita dulu bersaksi, dia kata bumi kata dia bersaksi masuk surau lah.
Dia bersaksi masuk kelab malam, Masya Allah. Ibarat macam itulah kita nak faham tuan-tuan. Ini hadis riwayat Ahmad dan juga At-Tirmizi. Diceritakan kepada kita. Ketika mana Allah SWT mengizinkan tuan-tuan setiap daripada anggota kita menjadi saksi tuan-tuan atas perbuatan amalan kita manusia ini, maka seperti mana saya sebut tadi, tangan, kaki ini dan kulit kita tuan-tuan. Kulit kita sendiri akan berbicara tanpa ada siapa pun yang dapat menghalangnya daripada memberitahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kulit kita tuan-tuan, sebab kulit kita ni nampak macam ni kan. Penting kulit ni. Kalau tak ada kulit keluar darah. Penting. Sebab tu dia duduk kat atas. Dia bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu tidak ada lagi kita dapat tuan-tuan membantah, mengingkari apa yang diperkatakan oleh tubuh badan kita. Termasuklah diri saya. Tak boleh lagi nak bantah. Tak ada kata tidak, tak ada lagi dah. Semua diam. Tidak boleh menafikan. Dan inilah yang dikatakan merupakan satu perjanjian kita, kesempurnaan hujah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diberitahukannya kepada kita ketika hidup di dunia. Dan hujahnya itu akan dibawa ke akhirat untuk ditanya balik kepada kita setelah diberitahunya melalui lisan Rasulnya itu. Inilah kita Nabi Muhammad SAW tuan-tuan. Ini cerita kita tuan-tuan. Sebab tu berhati-hatilah kita dengan bumi. Sebab dia beritahu berhati-hatilah kita dengan kulit kita, jangan ditetu. Ada orang tetu kulit dia kan, orang Islam tetu kulit dia. Masya Allah, orang kafir tak apa lagi. Di atas kulit kita ni bulu kening kita kakak jangan dihalus-haluskan. Nanti dia beritahu dekat Allah Ta'ala. Masya Allah kan, jangan ditukar apa yang ada diri kita ni, kemaluan kita jangan ditukar. Perempuan jadi lelaki, lelaki jadi perempuan. Dia bercerita pada Allah Ta'ala kulit ni. Si Anu ni dia kata sudah lari luar negeri. Ya Allah, dia kata sebab ditukarnya sini. Dia tukar, dia nak lari, dia nak duduk negara kafir kata. Masya Allah, sana pun bumi Allah juga. Tak boleh lari. Bumi Allah juga sana, cuma beza kita tak boleh pergi, ada lautan. Air laut ni tuan-tuan dah lama minta dekat Allah Ta'ala supaya kita ni dah dilemaskan. Tapi Nabi kata, Allah kata nanti ada orang beriman. Ada hadis yang menceritakan la ilaha illallah kan, na'udzubillah kita tuan-tuan. Maka sebab itu Allah sebut dalam surah An-Nur ayat yang ke-24 hingga 25. Apa Allah Ta'ala kata tuan-tuan? Makna yang hampir sama. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Maka bersaksilah ke atas kamu itu tangan-tangan kamu. Allah sebutkan lagi tuan-tuan. Wa arjulukum, kaki-kaki kamu yang kita sila duduk berdiri itu, yang kita lengah, yang apa tu. Tua-tua ni kita sayang kaki kita. Baik-baik kan, sebab kebas duduk lain-kon kan. Itulah dia kan. Yang dicerita kepada kita atas apa yang kamu lakukan, kata Allah Ta'ala, bima kanu ya'malun. Yang kita lakukan itu sebenarnya kita sedar itu pahala ataupun dosa. Kebanyakan daripada apa yang kita lakukan itu kita sedar sebab kita orang yang waras, tetapi kita lupa. Kita ingat Allah tak nampak. Kita tak pernah fikir pun kan, tapi Allah nampak kan. Yauma idzin yuwaffihumullahu duhinahumul haqq wa ya'lamu innallaha huwal haqqul mubin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari itu Allah memberi cukup kepada mereka pembalasan yang sebenar, tidak dilebih, tidak dikurang Allah Taala tuan-tuan. Dan Allah Taala kata pada dia beritahu pada kita, sesungguhnya aku Allah ini adalah benar, dan keterangan Allah Taala ini tidak ada yang tidak benar, semuanya benar tuan-tuan. Allah ceritakan kepada kita. Tapi kalau kita hidup dekat dunia pun kita dah nampak dah kebenaran Allah Ta'ala tuan-tuan. Banyak yang Allah sebut tu betul, tapi kadang-kadang kerana nafsu kita lupa kan. Ini Allah sebut. Begitu juga tuan-tuan, banyak disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran tentang hisab kita ini. Antaranya lagi yang Allah Ta'ala sebut pada kita di dalam ayat surah Al-Fusilat ayat 29 hingga 23, 19 hingga 23. Tuan-tuan boleh tengok nanti kalau nak tengok tafsir dalam tu, Allah ceritakan wa yauma yahsyuru a'da'ullahu ilan nar fahum yuzaun. Allah Ta'ala beritahu pada kita hari di mana dikumpulkan musuh-musuh Allah. Siapa musuh Allah? Orang yang engkar kepada perintah Allah Ta'ala dan orang yang mengkufuri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk aku lemparkan mereka itu ke dalam neraka. Mereka datang kepada aku dengan berbaris-baris dan beratur untuk dilemparkan ke dalam neraka, sebab dia tahu dia buat dosa. Masya Allah kan, ini Allah cerita. Hatta iza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Allah sebutkan kepada kita tuan-tuan, sehingga apabila mereka telah datang ke tempat yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala.
Allah dah tentukan tempat untuk dia diseksa, tuan-tuan. Maka bersaksilah ke atas mereka itu sam'uhum, pendengaran mereka. Dulu ya Allah, pendengaran dia ni Allah dengar benda-benda maksiat saja, benda-benda fitnah saja dia dengar ya Allah. Tak ada benda yang baik, tak ada ayat Quran, tak ada hadis yang dia dengar. Contoh dia. Maka dia ceritakan, pendengaran itu menceritakan kepada kita. Pendengaran menceritakan kepada Allah Ta'ala. Wa absaruhum, dan juga penglihatan kita menceritakan kepada Allah Ta'ala sebelum kita dihisap. Dulu ya Allah, dia ni tengok benda-benda tempat yang tak baik saja ya Allah. Suka sangat dia tengok benda-benda yang haram. Sama ada seorang ataupun ramai ya Allah. Dia cerita, benda baik setahun sekali nak cari pun susah ya Allah. Contoh dia lah. Masya Allah, dia cerita pada Allah Ta'ala. Wajuluduhum, begitu juga kulit-kulit mereka, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kulit cerita, tuan-tuan. Dulu ya Allah ya Tuanku, masa dunia kulit aku dengan kulit perempuan yang haram itu, di kelab-kelab malam bergesel aku dengan dia, kulit dia ya Allah. Masya Allah, dia leka dengan hidup mudanya, berfoya-foya ya Allah. Dia geselnya kulit aku, dia bersubuh dengan benda yang haram ya Allah. Perempuan-perempuan yang jahat bersetubuh, bergesel kulit aku. Masya Allah, kulit menceritakan kepada Allah Ta'ala. Bayangkan tuan-tuan, detail sungguh perbicaraan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka lakukan. Kita tak boleh lari di mahkamah Rabbul Jalil, hisab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Maka berkatalah kulit kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Allah menjadikan kami ini berkata-kata, katanya, kenapakah, kita tanya pula pada kulit, kenapalah kau menjadi saksi kepada aku? Kulit, kau kan kulit aku, kenapa kau jadi saksi? Allah Ta'ala cerita macam mana. Qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'in. Sebab dia kata Allah bagi bercara, aku bercakap. Allah suruh aku bercakap benar. Dan Allah bagi semuanya boleh bercakap. Di sana nanti semua boleh bercakap. Masya Allah, kambing itik pun boleh bercakap kat sana kan. Ini dia. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un, kata Allah Ta'ala. Dia yang menciptakan kamu pada kali yang pertamanya. Allah yang menciptakan kita, tuan-tuan. Dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan untuk diadili, untuk dihisap amalan kita. Na'udzubillah, tuan-tuan. Memang pasti kita tak boleh lari. Hari ini kita dengar ayat Quran, kita baca Quran, tak tersentak hati kita nak merasa itu ugutan, ancaman, peringatan daripada Allah Ta'ala. Malah kalau boleh kita nak baca laju, cepat habis, boleh taranum lagi. Maknanya kita tidak hayati. Sedangkan itu adalah surat utusan lembaran daripada Allah Ta'ala, surat cinta Allah Ta'ala kepada hambanya yang beriman kepada dia. Tapi kalau tak beriman pada dia, bukan surat cinta, surat amalan, hasil tak bayar, datang pejabat tanah pergi bayar. Contoh macam itulah, ibarat mudah kita nak faham, tuan-tuan ya. Wa ma kuntum tastatiruna an tashhada alaihim sam'uhum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Allah sebut dalam ayat yang sama, Allah sambung pada kita, kamu semua, kata Allah Ta'ala, ingat ya, tidak akan dapat menyembunyikan diri kamu dan apa-apa kesalahan yang pernah kamu lakukan. Allah kata, yang kita pernah lakukan, sama ada daripada pendengaran kamu, kamu tak dapat sembunyikan, sama ada dari penglihatan kamu, sama ada daripada kulit kamu, pasti mereka ini akan menjadi saksi di hadapan aku, kata Allah Ta'ala. Akan tetapi kamu, kebanyakan manusia ini mengira bahawasanya Allah tidak mengetahui sebahagian besar daripada apa yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Dia menyangka Allah buta. Allah tidak buta. A'ma, Allah tidak buta. Tetapi Allah melihat. Melihat Allah bukan macam melihat manusia. Jangan disamakan melihat dengan manusia. Allah beritahu pada kita, "Zawazalikum zannakumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin," kata Allah Ta'ala. Yang demikian itu adalah sangkaan kamu yang buruk tentang Allah Ta'ala, yang kamu menyangka Allah tak nampak. Tentang perkara yang kamu lakukan ketika dunia, sangkaan kamu itu membawa kamu semua kepada kecelakaan, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah pesan pada kita, tuan-tuan, diberitahu pada kita, maka kamu ini kalau bersangka demikian, kamu termasuk daripada kalangan orang-orang yang rugi. Sebab kita tak ambil tahu tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan, kepada kita. Bagaimana Allah nak menghisap kita, tuan-tuan. Begitu juga disebut oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan, dalam surah Al-Mujadalah
ayat yang ke-6 hingga ke-7 tentang kebangkitan manusia untuk dihitung segala amalan yang dilakukannya. Mujadalah, kita selalu dengar surah Mujadalah tuan-tuan, tentang perempuan zihar tu, tentang kisah dari situ kan. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a, kata Allah Taala, pada hari Allah membangkitkan semua kamu ini. Allah akan bangkitkan. Fayunabbi'uhum bima amilu ashabullahu wa nasuhu wallahu ala kulli syai'in syahid, kata Allah Ta'ala. Pada hari Allah membangkitkan kamu semua daripada kematian. Dah mati dah, Allah bangkitkan kita. Lalu diberitahu oleh Allah tentang apa-apa yang telah kamu kerjakan, sedangkan kamu telah melupakannya. Betul lah tu kan? Nasuhu, kamu telah melupakannya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, sedangkan Allah itu menyaksikan atas segala sesuatu. Ini Allah pesan pada kita. Banyak ayat yang menceritakan, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah beritahu dekat kita, tidakkah kamu tahu bahawa aku mengetahui apa yang ada di langit dan juga di bumi? Sebab aku yang menciptakan. Aku yang tahu di dalam bumi 7 lapis ke langit, 7 lapis bumi ke, aku tahu. Apa ada isi dalam perut kau tu, aku tahu kau makan apa. Apa yang ada dalam hati kau tu, aku tahu apa. Apa ada dalam otak kau fikir sekarang tu, aku tahu. Ini Allah beritahu pada kita tuan-tuan. Sebab dia yang punya kuasa untuk mengetahui segala-galanya. Sehalus-halusnya Allah Ta'ala tuan-tuan beritahu pada kita. Ma yakunu man najwa thalathatin illa rabi'uhum. Kalaulah kamu ini, kata Allah Ta'ala, bercakap berbisik-bisik 3 orang, aku yang keempat. Aku yang keempat, kata Allah Ta'ala. Allah beritahu, wala khamsatin, kalau ada 5, illa huwa sadisuhum, aku yang ke-6. Aku tahu, tak payah cerita. Aku dengar aja, kau cerita apa tu? Kita berdua mengumpat kawan dia, atau buat bisnes haram, ataupun buat projek yang tak betul. Aku dengar aja, aku yang ketiga. Rakib Atib tu yang cerita lah, memang ada lah. Masya Allah kan, Allah cerita pada kita tuan-tuan. Wala adna min zalika wala aqsara illa huwa ma'ahum aynama. Allah sebut pada kita, dan tiada pula kurang atau lebih daripada itu, melainkan aku ini berada di mana saja kamu berada. Aku tahu apa yang kamu buat. Ini Allah pesan pada kita tuan-tuan. Thumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Allah kata, innallaha bikulli syai'in alim. Allah beritahu, kemudian Allah memberitahu kepada mereka tentang apa yang telah dikerjakan ketika hidup dunia. Kita tuan-tuan, kalau ada orang, contoh saya bagi contoh mudahlah diri saya. Saya buat sesuatu, saya rasa orang tak nampak. Semalam saya nampak awak duduk sana, semalam buat apa? Macam apa kita nak kata? Mana ada? Kau jangan bohong lah. Zaman sekarang pula ada kamera kan, ni apa ni? Macam saya pernah tengok di satu tempat tuan-tuan, bagaimana seorang isteri menangkap suaminya yang berbuat zina kepada dengan orang lain di dalam rumah sendiri. Ni dalam ni keluar. Isteri tu pandai, kakak-kakak, isteri pandai. Bukan nak ajar, rumah ada bilik. Rumah bilik, isteri suami ni selalu bawa rumah besar. Rumah lebih orang kaya lah, rumah orang kaya lah. Rumah besar, tetapi selalu bawa perempuan yang tidak baik ke dalam rumah ketika isteri tak ada. Satu hari isteri balik ke rumah ayah dia, dia pakat dengan ayah dia. Sebelum dia balik, dia pasang kamera di dalam bilik. Kamera tu kecil, tak nampak, tapi jelas gambarnya. Saya tengok dalam sini, Allahu Akbar. Takut tengok dia buat maksiat dengan tidak ada satu benang di badan. Jadi ayah mertua tanya, bila datang tu adalah dia bawa pegawai polis sekali. Dia bawa pegawai polis, dia bawa pegawai, ada penguatkuasa agama, dia bawa sekali. Dia tanya, sekarang kau buat apa dalam rumah tu? Kau tahu tak rumah ni siapa punya yang beli? Rumah ni anak aku yang beli. Kau rezeki kau kahwin dengan anak aku. Kau apa benda tak ada ni. Kereta pun bini aku, anak aku belikan kau. Mana ada ya? Ni gambar ni siapa ni? Ni kau ke siapa ni? Saya pun tengok juga gambar sebab tunjuk kat saya. Ni nampak ni, orang nampak ni. Allah, bukan dalam ni tuan-tuan. Dalam ni tak ada lah. Tertonggeng tuan-tuan. Nampak tak? Itu dunia dah gigit. Tak ada ya minta maaf. Minta maaf apa? Malam tu isteri dia kata, kakak, malam ni akhir hidup kita. Besok kita bukan lagi suami isteri. Tolong ceraikan saya malam ni. Bergaduh, menangis, berperang. Orang lelaki kalau menangis buruk, mata merah, meleleh. Nak insaf masa itu dah terlambat. Ayah dia duduk macam ni je. Sekarang kau jawab dengan anak aku. Jawab sekarang, jawab. Ya atau tidak aja. Masya Allah, ayah dia tegas sungguh. Malam tu berpisah tuan-tuan. Cuma besok nak pergi mahkamah, pergi apa, tak tahulah saya. Bayangkan tuan-tuan, buat dosa itu baru nampak mahkamah dunia. Ayah mertua yang tangkap. Ini kalau Allah Ta'ala yang tangkap, kita nak kata apa? Masya Allah, ni contoh tuan-tuan. Bukan contoh, ni cerita benar. Yang ketika itu berlaku sehingga pukul 4 lebih pagi baru saya balik.
Ada kawan tu ajak, jom Ustaz, dia kata, ke mana Ji? Marilah Ustaz, jom kejap kita tengok orang buat lawan, kata. Orang apa? Orang buat lawak, kata. Dia nak berlawan ke apa tak tahu. Rupa berlawan lain macam lawan malam tu. Ayah dia biar sampai siap kerja dia. Dengan perempuan itu. Dia biarkan kerja tu siap, maka dia tayang dalam. Memang boleh kan? Memang boleh. Kalau orang yang pandai, saya tak pandai lah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Inilah dia, sebelum itu dunia. Dengan Allah Ta'ala tak lepas lagi tu. Masih nak berjawab lagi tu kan. Inilah bukti tuan-tuan bagaimana penilaian pelaksanaan hisab yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita tuan-tuan. Bila mana kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan Nabi menyebut tuan-tuan dalam satu hadis yang biasa kita dengar tuan-tuan, yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang mana satu hari Nabi SAW memberi nasihat kepada para sahabat. Jadi kita ambil nasihat hadis yang biasa kita dengar tuan-tuan. Nabi kata panjang hadis tuan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum mahsyuruna ila Allah Ta'ala. Dan Allah, sesungguhnya Allah ini akan menghimpunkan kamu, kata Nabi SAW, bila mana nanti khufatan aratan ghurla, yang mana Allah akan menghimpunkan manusia dalam keadaan ketika itu di padang mahsyar, keadaan telanjang, keadaan kaki yang tidak beralas, kaki yang tidak berkasut ketika itu, dan manusia pada ketika itu tidak berkhitad, telanjang, tak bersunat. Masya Allah kan. Allah menyatakan kepada kita, kemudian kata Allah Ta'ala, Allah menjadikan kita seperti asal pada ketika itu. Asal kejadian kita tuan-tuan, kita tak bersunat masa itu kan, tak bersunat pada ketika itu tuan-tuan. Dan kama bada'na awwala khalqan nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilun. Allah sebutkan pada kita tuan-tuan, Allah jadikan kita seperti mana kita dulu dijadi oleh Allah Ta'ala. Dan ketika itu diceritakan oleh Nabi SAW, ala inna awwalal khala'i yaqsu yawmal qiyamah Ibrahim. Dan manusia yang pertama sekali yang dapat pakaian di hari kiamat nanti adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang pertama sekali dapat pakaian. Ala wa innahu sayuja'u birajalin min ummati fayukhudhu bihim zata shimal. Dan Nabi sebutkan kepada kita tuan-tuan ketika itu, ingatlah bahawa Ibrahim pada ketika itu akan datang bersama-sama dengan lelaki daripada umat aku. Kita lah yang datang ketika itu. Mereka itu diseret ke golongan kiri. Yang dulu kiri maksud dia masuk neraka. Yang datang sama Nabi Ibrahim tu tuan-tuan. Maka Nabi berkata, fa'aqul, mengapa? Berkatalah Nabi SAW, ya Rab, ashabi, mereka ini sahabat aku ya Rasulullah. Ya Tuhan, kenapa diseret daripada belah kiri? Ini dia. Nabi kata, fayaqulu, maka berkata Allah Ta'ala, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Maka kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah kamu wafat ya Rasulullah. Setelah kamu tak ada, dia buat apa? Kita lah. Nabi dah mati, kita buat apa tuan-tuan? Kita buat baik, alhamdulillah. Kita buat jahat, ni golong ikut nanti Nabi Ibrahim AS daripada golongan kiri nak dicampakkan ke dalam neraka. Sebab Nabi tanya, Nabi nak bela kita tuan-tuan, tapi malang sekali lah. Maka berkatalah Nabi, fa'aqulu kama qala al-'abdu salih. Maka berkatalah Nabi seperti mana yang pernah dikatakan oleh orang yang soleh. Siapa dia? Nabi Ibrahim, Nabi Isa AS. Nabi Isa AS, wa kunta alaihim syahidan ma dumtu fihim. Maka ketika itu dijawab, hamba tidak dapat menyaksikan orang-orang ini selama mana hamba dapat menyaksikan orang-orang itu selama mana hamba bersama dengan mereka. Nabi Isa kata, aku dapat saksikan mereka masa aku hidup dengan dia. Nabi pun jawab macam tu. Nabi kata, aku dapat boleh jawab kalau yang sama hidup dengan aku nampak. Tapi masalahnya yang dah selepas aku, umat selepas aku, umat-umat aku ni aku tak tahu apa cerita dia kan. Diceritakan pada dia, falamma tuwaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in qadir. Maka setelah itu diceritakan, tetapi setelah Tuhan memanggil aku, setelah aku dimatikan, yakni Nabi Isa kata dia dah mati, Nabi Muhammad kata aku dah mati, maka Tuhanlah saja yang dapat memerhatikan perlakuan mereka itu. Tuhan aja yang tahu apa kita buat tuan-tuan. Tuan-tuan tak tahu apa saya buat. Mungkin satu dua je tahu. Saya pun tak tahu apa tuan-tuan buat. Tetapi wakil Tuhan, Raqib dan Atib saja yang tahu. Masya Allah. Ni kita nak jawab depan Allah Ta'ala tuan-tuan, satu masa nanti kan. Inna ta'adzabuhum fa innahum abiduk. Ya Allah, kalau engkau seksa dia, dia juga hamba engkau ya Allah.
Nabi tak berlepas tangan pada kita tuan-tuan. Kalau kau seksa aku tak boleh buat apa ya Allah. Seksa dia sebab dia buat jahat. Dia tak nak minta taubat pada engkau. Wa in taghfiru lahum fa innaka anta azizul hakim. Kalau engkau maafkan dia ya Allah, sesungguhnya dia ini Allah ini maha perkasa dan maha pengampun, maha bijaksana, maha mengetahui. Kalau Allah nak ampun, bagi siapa? Bagi yang sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sempat bertobat pada Allah taala. Faqala fayuqalu li, maka selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kita, dikatakan Allah kepada aku. Allah beritahu pada innahum lam yazalu murtaddini ala, kata Nabi SAW, aqabihim mundu faraqatum fa aqulu sahqan sahqan. Maka kata Nabi, sampai seminit lagi tuan-tuan, waktu pun dah masuk tu. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya mereka ini tidak henti-henti berbalik tumitnya. Nabi kata, apa maksudnya? Dia murtad, melanggar perintah Allah Ta'ala ketika itu. Pada ketika itu tuan-tuan, setelah Nabi tak ada, setelah Nabi meninggalkan kita tuan-tuan, sejak kamu berpisah daripada mereka ni, kata Allah Ta'ala, kau tahu apa dia buat Muhammad? Dia langgar peraturan kau. Dia murtad, dia minum arak, dia berzina, dia buat benda-benda haram, dia meniaga, menipu. Ni Nabi sebut apa. Lalu Nabi pun berkata kepada Allah Ta'ala, Nabi kata, sahkan celaka sekali mereka ini, celaka sekali mereka. Masya Allah, Nabi sebut celaka tuan-tuan kepada orang yang berbuat maksiat dan berbuat dosa. Ni pengajaran yang kita kena ambil tuan-tuan. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi dan An-Nasa'i. Ni Nabi menceritakan kepada kita tentang golongan manusia yang dihisap oleh Allah Ta'ala disebabkan keburukan yang pernah mereka lakukan. Baik, cukup sekadar itu tuan-tuan, peringatan untuk kita. Moga-moga kita dapat manfaat daripadanya. Sebab tuan-tuan, hidup dunia penuh cobaan. Tapi cobaan itu kalau kita atur, kita kawal baik-baik, insya-Allah kita jadi orang beriman kalau kita ikut SOP Allah Ta'ala. Sekarang kita cerita pasal SOP. Jangan lupa SOP Allah Ta'ala. SOP dunia kita boleh ikut, kenapa SOP Allah Ta'ala kita tak boleh ikut? Ini kita kena tanyalah setiap daripada diri kita tuan-tuan ya. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya dafi'i bala, ya Allah ya Rahman ya Rahim, idfa 'anna kulla bala'i dunya wal akhirah wa syarra dunya wa syarral akhirah wa min adu minal insi wal jins wa minasyaitani wa iblis wa ma yatiru fil hawa'i wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yakhruju minal ard ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.